Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ini insya-Allah mengenai dengan membaca Al-Quran, adakah memberi manfaat kepada orang lain? Pahalanya boleh sampai kepada orang lain ataupun tidak? Ada dua perbincangan yang besar yang kita nak bincangkan pada malam ini. Yang pertama, perbincangan mengenai dengan manfaat Al-Quran, bukan sekadar berpada manfaatnya kepada si pembaca, bahkan tempat tersebut pun terkesan. Kita baca Quran di rumah, maka rumah kita akan tidak sunyi seperti kubur. Maksudnya sentiasa dihiasi dengan perkara yang baik. Sebab itu Nabi kata baca Quran di dalam rumah, baca surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan lari daripada rumah tersebut. Bukan sekadar itu, bahkan Quran, pembacaan Quran juga memberi manfaat kepada si pendengar. Tak kira yang mendengar itu adalah manusia ataupun jin ataupun malaikat, dia juga akan mendapat manfaat daripada pembacaan Al-Quran yang dibacakan. Lebih-lebih lagi lah orang Islam yang betul-betul mendengar dengan penuh perhatian dan tadabbur lebih mendapat manfaat kerana dia lebih fokus dalam mendengar. Dan juga dia akan mendapat rahmat kerana dengan sebab pembacaan Quran tersebut rahmat akan turun. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarlah dengan sepenuh perhatian dan diamlah, mudah-mudahan kamu akan dirahmati. Dengan pembacaan Quran, hati akan menjadi lebih khusyuk, lebih lembut, anggota badan lebih fokus untuk mendengar, jiwa lebih bersih. Jadi tak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama mengenai dengan keharusan pembacaan Al-Quran ini untuk orang yang hidup, dengan niat untuk mereka mendengar, mereka tadabbur, fokus pada bacaan tersebut. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu bila ada event, majlis, jemput ustaz, qari membaca Quran, tujuan dia untuk apa? Untuk orang mendengar, untuk orang hidup mendengar. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Bahkan dia satu perkara yang amat dituntut. Ulama-ulama salaf, mereka minta Al-Quran ini dibacakan kepada mereka. Mereka minta kepada siapa? Kepada ashabul aswat al-hasanah, yang mempunyai suara yang lunak, suara yang sedap. Jadi mereka minta untuk dibacakan Quran. Maka mereka akan mendapat manfaat dengan sebab pembacaan orang tersebut ataupun qari tersebut. Dengan turunnya rahmat kepada mereka, hati mereka lebih khusyuk, lebih rasa tenang, yang lebih hebat lagi, berlinangan air mata kerana memahami ayat Quran tersebut. Sebab itu bila ada event atau apa-apa majlis, dijemput qari, jemputan untuk dibacakan Quran. Dan jangan lupa, bukan sekadar untuk halwa telinga saja, bahkan dibaca terjemahan dan diulas sedikit kesimpulan daripada bacaan tadi. Mudah-mudahan orang yang mendengar dan juga jemaah yang mendengar mendapat manfaat daripada bacaan tersebut.
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya, bacakan Quran kepada aku. Maka aku berkata, ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Adakah patut aku ini, adakah layak untuk aku membacakan Quran kepada kamu sedangkan Quran diturunkan kepada kamu? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, tak jadi masalah. Faqara'tu suratan nisa. Abdullah bin Mas'ud kata, aku baca suratun nisa hatta ataitu ila hadhihi al-ayah, sehinggalah aku sampai pada ayat ini. Ayat apa? Dalam suratun nisa, sampai ke ayat ini, juzuk yang kelima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami bawa datang daripada setiap umat, kami bawa datang seorang saksi, iaitu Rasul mereka menjadi saksi. Wajibna bika ala haula, kami bawa datang kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka ini, ke atas umat Nabi ini. Maka Nabi dengar saja ayat ini, setiap Nabi menjadi saksi kepada umatnya. Dan begitu juga wajibna bika ala haula syahida, kamu wahai Muhammad menjadi saksi kepada mereka ini, kepada umat ini. Maka sampai ayat ini Nabi kata, hasbuk al-an, cukup sekarang ni, cukup. Faltafattu ilaih, Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Nabi. Fa idza ainahu tazrifan, tiba-tiba berlinangan air mata Nabi kerana dibacakan ayat tadi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, tidak ada perbezaan pendapat mengenai keharusan pembacaan Quran ini untuk orang yang hidup, orang hidup yang sakit. Dengan niat bacaan ini dapat menyembuhkan, memberi syifa, penawar kepada orang yang sakit tadi, ataupun sebagai rawatan. Tak kira lah rawatan daripada sihir ke, penyakit apa-apa ke, tak jadi masalah. Bahkan orang yang sakit boleh menerima manfaat, mengambil manfaat daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Jadi kita panggil ruqyah. Ruqyah ini adalah satu cara rawatan dengan menggunakan pembacaan Al-Quran. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama, semua mengatakan boleh. Kalau begitu, pembacaan Al-Quran memberi manfaat bukan sekadar kepada qari, kepada si pembaca, bahkan kepada orang lain. Cuma sekadar mana, sejauh mana orang yang hidup ataupun orang yang mati dapat mengambil benefit ataupun faedah daripada pembacaan Al-Quran itu, sejauh mana bolehnya, sejauh mana keharusannya. Maka di sini kita katakan memberi manfaat, mengambil manfaat daripada bacaan Al-Quran orang lain, ataupun kita kata mengambil manfaat daripada pembacaan Al-Quran orang lain yang baca, kita mengambil manfaat, iaitu mendapat rahmat, mendapat ketenangan, mendapat sakinah. Bila mana dibacakan Quran, malaikat pun dengar, malaikat pun berkerumun, berkumpul. Jadi rasa majlis tu tenang, dapat manfaat juga. Hati pun rasa lebih tenang, lebih rasa khusyuk. Wa yukhaffafu bihal azab, diringankan azab kepada mayat dengan sebab pembacaan Quran itu. Ataupun dia, si mayat itu, si mati, dia kita panggil tidak sunyi daripada kegelapan kubur, daripada kesunyian kubur dengan sebab pembacaan Quran orang lain untuk si mati. Ini jelas tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini bukan perbincangan kita di sini, iaitu al-intifa' minal qira'ah. Seseorang mengambil manfaat dengan sebab pembacaan Quran orang lain kepada dia. Sebab apa? Untuk syifa, untuk menyembuhkan penyakit dia.
Itu juga bukan perbincangan kita. Ataupun orang yang ketika sakaratul maut muhtadar, mengambil manfaat. Orang nak mati dah ni, kita baca Quran untuk dia mudah-mudahan rohnya mudah untuk keluar. Itu juga bukan perbincangan kita. Perbincangan kita adalah orang lain ni mengambil manfaat. Siapa orang lain, tak kira orang hidup ataupun orang mati, mengambil manfaat. Manfaat apa itu? Iaitu sampainya pahala, reward, pahala pembacaan atau pahala tilawah tadi kepada dia. Ini perbincangan kita. Adakah sampai pahala bacaan Quran orang lain kepada seseorang yang lain? Apabila dia niat untuk memberi, untuk dihadiahkan bacaan ni kepada orang tersebut, sampai ataupun tidak. Tak kira orang yang kita sampaikan bacaan tadi orang hidup ataupun orang mati, sampai ataupun tidak, itu persoalannya. Jadi di sini kita akan sebutkan perbahasan di kalangan ulama, dan kita tidak menyentuh mengenai hukum taklifi. Apakah hukum pembacaan Quran? Itu bukan perbincangan kita juga. Ihda'us sawab lil ghair, memberi pahala kepada orang lain, itu perkara yang dituntut, haram ke makruh ke, harus, itu hukum taklifi. Itu bukan perbincangan kita. Kita nak bincangkan pahala itu adakah sampai ataupun tidak mengikut pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab. Perkara pertama, qiraatul Quran 'anil hayy, membaca Quran untuk orang yang hidup ini dengan niat sampai pahalanya untuk kepada orang hidup. Makhtalafal ulama fi, iaitu ulama di sini mereka berbeza pendapat. Gambarannya bagaimana? Seseorang pembaca Quran, dia menghadiahkan pahala bacaan Qurannya kepada orang yang hidup, kepada orang lain yang masih hidup. Tidak kiralah orang yang hidup yang dia hadiahkan pahala bacaan Quran tadi ayah dia ke, kaum kerabat dia ke, ataupun orang luar, jiran, tetangga dan sebagainya, ataupun kawan dia. Ataupun sama ada orang yang kita hadiahkan bacaan Quran untuknya itu sama ada dia adalah ibu ataupun bukan ibu kita, sama ada dia orang yang boleh membaca Quran ataupun orang yang tak boleh baca Quran. Ummi di sini bukan makna ibu, makna orang tak boleh baca Quran, ataupun orang yang boleh baca Quran. Adakah pahala bacaan itu sampai kepada orang yang kita hadiahkan tadi? Ulama berbeza pendapat mengenai sampai pahala Quran untuk orang yang hidup ini, kepada dua pandangan ulama. Ulama dalam mazhab Hanafi dan juga Hanbali, dia menyatakan pahala sampai kepada orang yang hidup, sama ada orang yang hidup tadi adalah orang yang adalah ayah kita, kaum kerabat kita, ataupun bukan kaum kerabat, ataupun orang yang kita hadiahkan tadi dia mampu, boleh untuk baca Quran, ataupun dia tak pandai baca Quran. Ibnu Nujaim ini adalah ulama dalam mazhab Hanafi, ulama dalam mazhab Hanafi. Dia kata apa? Asal padanya al-hajju 'anil ghair, iaitu menunaikan haji untuk orang lain. Annal insan lahu an yaj'ala zawaba 'amalihi li ghairihi salah. Manusia ini harus bagi dia, untuk dia menjadikan pahala ibadat amalan dia tadi untuk orang lain. Tak kiralah sama ada ibadat yang dia laksanakan tadi, solat, puasa, sedekah, ataupun pembacaan Quran, ataupun zikir, ataupun tawaf, haji, ataupun umrah. Dan selain daripada semua itu, di sisi ashabina, iaitu ulama-ulama Hanafi, mereka membenarkan. Dengan ini diketahui tak ada perbezaan, tidak ada perbezaan orang yang kita nak sampaikan pahala kepadanya, orang tersebut mati ataupun hidup, tak ada perbezaan.
Dan tak ada perbezaan juga dia niatkan amalan ibadat tadi ketika mana dia buat untuk orang lain ataupun dia buatnya untuk diri dia sendiri, kemudian selepas itu dia niatkan pahala sampai kepada orang lain. Tak kiralah dia buat ni, ketika dia buat niat sampai kepada orang lain ataupun dia buat dulu untuk diri dia kemudian sampaikan kepada orang lain, sama je, tak ada perbezaan. Ini semua dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, ataupun dalam Hasyiah Ibnu Abidin ada disebut perkara yang sama. Imam Buhuti iaitu ulama mazhab Hanbali. Ulama dalam mazhab Hanbali dalam kitab Kasyaful Qina' dia kata apa? Wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslim wa ja'ala zawabaha aw ba'daha kan nisfi wa nahwi. Setiap qurbah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, orang Islam yang laksanakannya, dan dia jadikan pahala ini, tak kira lah pahala penuh ataupun separuh ataupun sebahagian suku ke, dia jadikan pahala tadi untuk orang Islam yang lain. Sama ada orang Islam tu hidup ataupun mati, hukumnya harus. Dan dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Bacaan Quran dia tadi sama ada orang hidup ataupun orang mati. Bukan sekadar bacaan Quran, bahkan setiap ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah, lihusulis sawab, untuk orang tadi mendapat pahala atas bacaan Quran kita. Sehingga Nabi SAW juga boleh untuk kita niatkan. Setiap ibadat, setiap ibadat, tak kira ibadat tersebut sunat ataupun wajib, tadkhuluhun niyabah, yang boleh menerima gantian wakil, seperti haji. Dan seumpama haji, iaitu ulama Hanbali membenarkan puasa nazar untuk orang lain buat bagi pihak dia. Ataupun yang tak boleh, ibadat terima wakil seperti mana solat, boleh kita niatkan pahala untuk orang lain, tapi kita nak solat untuk orang lain tak boleh. Niatkan pahala saja, sampaikan pahala solat ni kepada sekian, si fulan bin si fulan, boleh. Doa untuk orang lain boleh, istighfar boleh dan sampai untuk orang lain, sedekah begitu juga, udhiyah, ibadat korban untuk orang lain boleh dengan izin dia. Wa ada'ud dain, kita bayarkan hutang orang lain walaupun tanpa pengetahuan dia, boleh dibenarkan. Puasa juga boleh untuk orang lain. Maka seperti inilah Imam Buhuti kata pembacaan Quran dan selain daripadanya, iaitu ibadat-ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya harus boleh seseorang sedekahkan pahala kepada orang lain, beri hadiah pahala kepada orang lain. Ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, mereka tidak membenarkan, dan mereka kata tak sampai pahala bacaan kepada orang yang hidup. Tidak sampai. Tak kira lah dia nak menjadikan pahala puasa dia untuk orang lain, pahala semayang dia untuk orang lain, tak sampai. Benda tu tak boleh. Di sisi siapa? Ulama Syafi'i dan juga Maliki. Itu perbezaan antara dua pandangan ulama. Perkara yang kedua, kita nak sebutkan pembacaan Quran untuk si mati. Apabila si pembaca Quran membaca, dia menjadikan pahala bacaan untuk si mati, adakah sampai ataupun tidak? Di sini juga ulama berbeza pendapat. Sampai pahala bacaan tilawah Al-Quran kepada si mati mengikut tafsilan ataupun pendetilan yang dibuat oleh ulama. Kita lihat perkara yang pertama, kita lihat dalam mazhab Hanafi menyatakan yasilu lil mayyit sawabu qiraatil Quran, sampai kepada mayat pembacaan Quran seseorang apabila dia menjadikan bacaan Quran untuk si mati. Bahkan sampai pahala setiap ibadat, bukan sekadar Quran, apa-apa ibadat sampai yang
apa-apa ibadat sampai, ibadat yang dia niatkan untuk si mati. Ini ulama Hanafi, dia terbuka luas. Sama ada ibadat tersebut ibadat badan, sembahyang ke, haji ke, puasa ke, sampai, atau ibadat berbentuk mal, harta, kita bayarkan hutang untuk dia ke, bayarkan zakat ke untuk dia, bagi pihak dia, semua boleh. Wala yushtaratu li wusulis thawab an-niyah, dan tak disyaratkan untuk sampai pahala tu niat ketika pembacaan, dan tidak juga disyaratkan sebelum pembacaan. Taklah disyaratkan nak sampai pahala ni mesti niat ketika baca, niat sebelum baca, niat. Sebenarnya selepas baca pun boleh niat. Tidaklah terbatas sekadar itu. Itu ulama Hanafi. Ulama Maliki, mereka ulama fiqh dalam mazhab Maliki, mereka sedikit berbeza pandangan. Sampai pahala bacaan Quran kepada si mati ataupun tidak, mereka mempunyai dua pandangan. Pandangan pertama di sisi ulama Maliki, dia kata apa? Tidak sampai kepada si mati, pahala tak sampai. Inilah pendapat yang masyhur, pendapat yang muftabih, yang mu'tamad dalam mazhab Malik. Dirakamkan dalam kitab Al-Furuq, dirakamkan dalam kitab Bahrul Ra'iq, disebut dalam kitab Al-Furuq, Imam Al-Qarrafi dia kata apa? Wa qismun ukhtulifa fi, satu bahagian yang ulama berbeza pandangan, iaitu puasa, haji dan juga pembacaan Quran. Puasa, haji, pembacaan Quran boleh tak buat untuk orang lain? Ulama dalam mazhab Maliki, mereka berbeza pandangan dalam masalah ini. Fala yahsul syai'un min zalika lil mayyit, tak terhasil apa-apa pahala pun untuk si mati di sisi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dia kata sampai pahala kepada si mati, tak ada beza. Itu pandangan pertama lah. Pandangan pertama iaitu pendapat yang masyhur, tidak sampai di sisi mazhab Malik, tak sampai apa pahala bacaan Quran kepada si mati. Pandangan kedua dalam mazhab Malik, dia kata sampai pahala bacaan Quran kepada si mati. Ini ulama-ulama kemudian dalam mazhab Maliki. Contohnya seperti Imam Ad-Dardir dalam mazhab Maliki, dia kata dimakruhkan tatawwu'u anhu bil haji, dimakruhkan melaksanakan ibadat sunat untuk si mati, ibadat haji sunat untuk si mati. Adapun pembacaan Quran, sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama memakruhkan perkara pembacaan Quran. Tapi harus diingat, dalam mazhab Maliki ini, apabila seseorang pembaca Quran tidak niatkan memberi hadiah ketika pembacaan Quran ataupun sebelum pembacaan Quran, mana dia baca Quran untuk diri dia, kemudian barulah dia nak hadiahkan pahala untuk orang lain, itu yang tak sampai tu. Sebab dia tak niat pun, ketika baca Quran tak niat pun sampaikan kepada orang, pahala kepada orang lain. Sebelum baca pun tak niat, ketika baca pun tak niat. Jadi maknanya dia baca untuk diri dia je, lepas baca tu baru dia niat untuk orang lain. Adapun di sisi ulama Malik, ulama Maliki, apabila dia, seseorang itu niat menghadiahkan bacaan Quran ini kepada orang lain dengan cara berdoa, dan menjadikan pahala bacaan ini kepada orang lain sebelum pembacaan, maka itu tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Maliki. Kena faham, dalam mazhab Maliki, bila baca Quran untuk orang lain memang tak sampai sebab dia tak niat. Tapi kalau dia niat dengan cara berdoa, Allahumma awsil, ya Allah sampaikanlah
qiraatul Quran, pembacaan Al-Quran kami ini kepada si fulan bin si fulan, maka itu tak ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Malik, mereka kata sampai. Sebab apa? Dia berdoa sebelum membaca Quran. Imam Ad-Dusuqi dalam mazhab Malik, dia nukilkan perkataan Ibn Rushd, dia kata apa? Mahallul khilaf ma lam takhruj al-qira'ah makhraj ad-du'a, iaitu tempat perbezaan pandangan ulama dalam mazhab Maliki ini, iaitu bila mana dia tidak niatkan doa, dia tak niat doa ketika baca Quran, tak niat doa untuk orang lain, sampaikan pahala ni kepada orang lain. Kalau dia berdoa sebelum membaca Allahumma ja'al thawaba ma aqra'uhu li fulan bin si fulan, li fulan bin ibni fulan, ya Allah, jadikanlah pahala bacaan yang aku baca ini untuk si fulan bin si fulan, itu tak ada khilaf di kalangan ulama, itu pasti hukumnya harus di sisi ulama Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan lihat pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Bi'adami usuli thawabi qira'atil Quran lil mayyit, tak sampai pahala kepada si mati. Ketika mana sebahagian di kalangan ulama Syafi'i ila al-qawl bi usuli thawabil qira'ah lil mayyit, ketika mana sebahagian ulama Syafi'i, ashabu Syafi'i kita panggil, berpandangan dengan satu pandangan sampai pahala bacaan Quran kepada si mati. Ulama-ulama Syafi'i lah. Adapun Imam Syafi'i pendapat yang masyhur, tuan-tuan kena faham, Imam Syafi'i pendapat yang masyhur tidak sampai, tetapi di sana ada qaul di kalangan sebahagian ashabu Syafi'i, iaitu sebahagian ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan sampai pahala bacaan kepada si mati, sampai pahala tu. Amma mutaakhir Syafi'iyah, adapun ulama terkemudian, ulama Syafi'i terkemudian, mereka bahagikan kepada dua bahagian, fil ikhtiyar wa tarjih. Apa dia? Di kalangan mereka memilih wajah pendapat yang telah berkata dengan pendapat tersebut oleh sebahagian di kalangan ulama Syafi'i, iaitu wusuli thawabil qira'ah bi mujarradi qasdiha walau ba'daha, iaitu sampai pembacaan Quran dengan semata-mata baca, walaupun selepas selesai bacaan. Dah selesai bacaan, dah habis baca Quran, baru niat sampai. Ini ulama terkemudian, ulama Syafi'i, mereka memilih wajah ataupun pendapat ini. Wa min haula, di kalangan ulama Syafi'i yang memilih pendapat ini adalah Al-Muhib At-Tabari. Dia memilih pendapat ini. Sebab karangan Al-Muhib At-Tabari ini banyaklah karangan dia. Antaranya kitab Al-Ahkam, Fadlu Makkah, kelebihan Makkah, Tabaqatus Syafi'iyah, karangan Imam As-Subki, ada menyebut juga isu ini, perkara ini. Okey. Dan telah berpegang dengan pendapat ini Imam Subki, dia menyatakan sampai pahalanya. Dan juga tuan kepada kitab fiqh mazhab Syafi'i, I'anatul Talibin, juga menyatakan sampai pahalanya. Sampai. Di kalangan mereka ulama Syafi'i, ada yang memilih al-jama', memilih jama'. Jama' ni apa? Mengumpulkan antara qaul Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, dan juga wajhul ashab. Mereka compilekan antara pendapat Imam Syafi'i yang kata tak sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, dan juga wajhul ashab, iaitu
ashabu Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i yang kata sampai. Jadi mereka kata apa? Yasilu sawabul qira'ah ilal mayyit fi halataini. Mereka kumpulkan dan mereka buat conclusion, iaitu sampai pahala bacaan Quran kepada si mati dalam dua situasi. Situasi yang pertama, idza kanatil Quran bihadratil mayyit indal qubur, iaitu pembacaan Quran ini di depan mayat, ataupun kita kata di kubur. Mayat berada di depan, dalam kubur kita baca, dan dia niat pembacaan tadi kepada si mati. Itu situasi pertama, itu sampai. Situasi yang kedua ni ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i kekal tidak sampai pahala bacaan kepada si mati. Situasi yang kedua, ad-du'a bi wusuli misli thawabil qira'ah lil mayyit illam takun al-qira'ah bi hadratil mayyit. Doa supaya sampainya pahala pembacaan ini kepada si mati, sekiranya pembacaan tersebut bukan depan si mati, mana bukan di atas kubur. Jadi di sini dalam dua situasi ini, situasi yang pertama, ulama mutaakhirin asy-Syafi'iyah mereka kata sampai bacaan Quran kepada si mati bila mana dalam dua situasi. Situasi yang pertama, pembacaan Quran itu di hadapan si mati, dekat kubur, kat rumah pun boleh tapi depan si mati. Perkara yang kedua adalah doa supaya sampaikan pahala kepada si mati, sekiranya dia tidak ada depan si mati ataupun dia tidak berada di kawasan perkuburan, di depan jenazah. Fala budda liwusuli thawabil qira'ah minal jama' bainal qira'ah lil mayyit ma'al hudur 'inda al mayyit aw ma'ad du'a aqibah biwusuli thawab. Tak dapat tidak sampai pahala bacaan tadi dengan cara kita jamakkan, kita compilekan. Macam mana? Antara bacaan untuk si mati, baca dengan syarat kena hadir sekali, iaitu baca di hadapan si mati. Ataupun kalau dia tak ada depan si mati, maka dia doalah supaya sampai pahala bacaan ni kepada si mati. Perkara ini dirakamkan dalam syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, dalam muqaddimah Sahih Muslim, dan juga dalam Mughnil Muhtaj, kitab fiqh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah berkata, waqtalafal ulama berbeza pendapat mengenai sampai pahala pembacaan Al-Quran ini, sampai ke tidak. Pendapat yang masyhur, Imam Nawawi kata dalam kitab Al-Azkar, apa dia? Pendapat yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan juga satu jamaah daripada ulama Syafi'i menyatakan tidak sampai. Inilah Imam Nawawi nukilkan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, seperti mana pendapat Al-Imam Syafi'i, tak sampai pahala kepada si mati. Berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga satu jamaah di kalangan ulama, dan satu jamaah juga, satu grup di kalangan ulama-ulama Syafi'i yang menyatakan sampai. Al-ikhtiyar, jalan tengah aja, bagaimana an yaqul al-qari ba'da faraghih Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Cara jalan penyelesaian dia, seorang pembaca, si pembaca Al-Quran, dia lepas baca Quran dia doa pasti sampai. Ya Allah, sampaikan pahala apa yang aku baca ni kepada si fulan. Jadi doa itu pasti sampai, tentang pahala bacaan itu terpulang kepada Allah. Imam Nawawi juga kata dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, dia kata amma qira'atul Quran fal masyhur min mazhab Syafi'i la yasilu thawabuha ila al-mayyit. Pendapat masyhur tak sampailah kepada si mati. As-Sayyid Al-Bakri dalam kitab I'anatul Talibin,
kitab fiqh mazhab Syafi'i, As-Sayyid Al-Bakri. Dia kata apa? Perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu la yasilu thawabuha ilal mayyit, tak sampai pahala bacaan kepada si mati, itu adalah pendapat yang dhaif, yang lemah. Sebahagian ashabuna, ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan yasilu mu'tamad, sampai kepada si mati pahala pembacaan, itulah pendapat yang mu'tamad dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi sebenarnya ini bagi pandangan dia lah, Sayyid Al-Bakri. Tapi pendapat yang masyhur, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, seperti mana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'i, pahala tidak sampai, itu adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali, dia kata sampai pahala kepada si mati. Setiap amalan yang dijadikan untuk si mati, pembacaan Quran, solat, puasa dan selain daripada itu, pahalanya sampai kepada si mati. Ibnu Muflih dalam mazhab Hanbali, dalam kitabnya Al-Furu', dia kata apa? Setiap qurbah, ibadat yang mendekat, yang seseorang Islam melaksanakannya, setiap ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah yang seseorang Islam melaksanakannya, dan dia niat menjadikan pahala ibadat ini kepada orang Islam yang lain, maka dia telah memberi manfaat ibadat tersebut kepada orang lain tadi, dan mendapat pahala. Wa hasala lahu thawab, dan dapat pahala, sama juga seperti doa untuk orang lain, sama juga seperti beristighfar untuk orang lain. Begitulah sebenarnya dalam hukum pembacaan Quran. Jadi kita lihat mungkin juga dirad ataupun disangkal beberapa mazhab kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama, wusuli thawabil qira'ah lil mayyit, sampai pahala pembacaan Quran kepada si mati, itulah pendapat mazhab al-jumhur, majoriti di kalangan ulama Hanafiyah, dan juga ulama mutaakhirin di kalangan ulama Malikiyah, dan tak dilupakan ulama mutaakhirin yang terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Itulah pendapat yang mu'tamad di sisi mereka dan juga di sisi ulama Hanbali. Sampai pahala kepada si mati. Sebab disebutkan Dr. Wahbah Zuhaili, iaitu dia menyatakan sampai pahala pembacaan Quran kepada si mati, itulah pendapat mu'tamad dalam 4 mazhab. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Tapi pendapat yang jelas yang kita kemukakan tadi, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, tidak sampai pun dengan beberapa syarat yang kita sebutkan tadi. Selain daripada itu, ulama menyatakan tidak sampai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dalam isu memberi pahala sampai ke tidak, itu adalah kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, tak sampai pembacaan pendapat yang kedua, tak sampai pembacaan Quran kepada si mati, itulah pendapat yang masyhur daripada dua imam, iaitu Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Pendapat yang masyhur di sisi dua imam ini, tidak sampai pahala pembacaan Quran kepada si mati. Tidak ada khilaf pada sampai pahala bacaan Quran untuk si mati apabila diiringi dengan doa. Bila kita doa sampaikan pahala, itu tak ada khilaf, sebab doa ni sampai. Jadi cara dia untuk kita tak nak bagi dalam kepompong ikhtilaf, perbezaan pendapat ulama, maka kita doa supaya pahala ni sampai kepada si fulan dan si fulan. Sayyid Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan dalam kitab I'anatul Talibin dia, iaitu sepatutnya seseorang berdoa, Allahumma awsil sawaba ma qara'na li fulan ibni fulan. Wahai Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini kepada si fulan bin si fulan. Maka dia jadikan
perantaraan untuk sampai itu dengan doa. Ini wala yakhtalif fi dzalikal qarib wal ba'id. Tidak ada beza sama ada kaum kerabat ataupun bukan kaum kerabat, yang dekat ataupun yang jauh, pahalanya akan sampai sebab melalui doa. Itu serba sedikitlah. Kemudian kita lihat dalil ulama-ulama yang melarang. Ulama yang melarang apa? Yang menyatakan pahala tak sampai. Itu maksud adilatul mani'in. Ulama yang menyatakan pahala bacaan Quran tidak sampai kepada orang yang mati. Dalam Quran menyebutkan dalam suratul Najm, suratul Najmi ayat ke-39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini membataskan apa? Manfaat yang manusia dapat. Manusia akan mendapat manfaat dengan amalan dia sendiri, dengan usaha dia sendiri. Apa yang dia usaha di kehidupan dunia, akhirat dia dapat benda itulah. Pembacaan Quran bukan daripada amalan mayat, tetapi daripada usaha orang lain. Bukan daripada usaha dia, tapi usaha orang lain. Fala yahsul lahu syai'un minha, maka tak dapat apa-apa bahagian pun untuk dia, sebab dia dah mati. Sebagai ulama mengambil dalil lain dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang paling last sekali, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang dalam ayat apa nama? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Bagi dia apa yang dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan mudarat ke atas dia apa yang dia usahakan. Buat kejahatan, buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat, dapat dosa lah. Laha ma kasabat, bagi dia, bagi jiwa manusia itu, bagi manusia itu, ma kasabat, apa yang dia usahakan. Yadullu bil mafhum, menunjukkan daripada mafhum ayat Quran ini, laisa laha kasbu ghairiha, tidak ada bagi dia apa yang dia usaha, dan tidak ada bagi dia orang lain punya usaha. Dipanggil mafhum mukhalafah. Untuk dia usaha dia dapat, orang lain usaha dia tak dapat. Itu dalil daripada Quran lah, yang pahala baca Quran tak sampai kepada si mati. Dalil daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Iaitu apabila seseorang insan, manusia mati, terputuslah amalannya daripadanya, melainkan 3 amalan. Sedekah jariahnya masih berkekalan, ilmu yang dimanfaatkan, yang orang lain yang mengambil manfaat daripada dia masih lagi mendapat pahala. Awaladin salihin yad'ulah, ataupun doa anak yang soleh kepadanya. Hadis ini terbatas, membataskan si mati hanya boleh mengambil manfaat dengan 3 perkara saja. Tak disebutkan pun dalam hadis ni pembacaan Quran. Jadi maknanya pembacaan Quran tak terima, tidak diterima. Tidak boleh untuk si mati. Qiyas qiraatul Quran ala solah wa nahwiha mimma huwa fi'lun badaniyun. Pembacaan Quran dalam solat dan seumpamanya adalah daripada perbuatan ibadat badan, fi'lun badaniyun, perbuatan badan. Wal aslu fil af'alil badaniyah alla yanuba fiha ahadun an ahadin. Asal hukum pada masalah ibadat badan ini tidak boleh
menyuruh orang lain menggantikan bagi pihak kita, itu sama sekali tidak dibenarkan. Mereka juga mengambil dalil Nabi SAW tidak pernah menyeru umatnya kepada perbuatan ini. Perbuatan apa itu? Baca Quran untuk si mati. Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah beri motivate pun kepada mereka supaya bacalah Quran untuk si mati. Nabi tak pernah tunjuk kepada mereka wala arsyadahum ilaihi binafsin aw ima. Nabi tak pernah isyaratkan, tak pernah sebut dalam teks hadis, tak ada sebut. Dan tak dinukilkan yang demikian daripada salah seorang di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun tak ada sebut. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benar perkara ini perkara yang baik, sudah pasti mereka mendahului kita untuk buat perkara ini, baca Quran untuk si mati. Ini ulama yang tak setujulah. Inna sawab yattabi'ul amr wan nahi. Pahala ini akan mengikut pahala ini bila kita buat suruhan, kita tinggalkan larangan. Apa yang tidak disuruh, yang tidak dilarang, maka tak ada pahala. Tak disuruh, tak dilarang, kita buat, tak dapat pahala. Sebab dia adalah perkara yang harus. Sama juga masalahnya seperti mana Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni mereka yang mati, Nabi tak sampai lagi, tak dibangkitkan Nabi, tak diutuskan Nabi. Nabi yang pertama dah wafat, dah mati, tunggu Nabi yang kedua. Sementara tunggu Nabi yang berikutnya, pada ketika itu mereka tak ada Nabi, dalam kegelapan. Bila dalam situasi tersebut, kalau orang yang pada ketika itu agama tak pernah sampai lagi kepada dia, kemudian dia mati, jadi orang yang mati ini, yang mati pada ketika itu sebenarnya terputuslah daripada perintah dan juga larangan. Taklif tak ada. Apabila mereka tidak ada diperintahkan, maka tak ada pahala. Walaupun mereka mendengar, mereka dengar, tapi sebab perintah Allah, larangan Allah tak sampai kepada mereka, maka mereka tak ada pahala. Li'annal bahaim, walaupun mereka ini boleh mendengar, kerana binatang-binatang juga mendengar, haiwan mendengar suara bacaan Quran. Tapi bagi burung yang mendengar bacaan Quran, bagi lembu yang dengar bacaan Quran, dia tak dapat pahala. Li'adamil amr bisima', kerana tak diperintahkan dalam Quran lembu dengar baca Quran, mesti kena dengar. Tak diperintahkan burung, tak diperintahkan apa-apa haiwan mesti dengar bacaan Quran, manusia tak ada. Jadi bila tak ada, fakadzalikal mauta, seperti itulah juga orang yang mati, tidak ada perintah daripada Quran dan juga hadis, maka dia seperti haiwan, iaitu tidak ada tuntutan untuk dengar, maka hukumnya tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa. Di sana ada pendapat yang membenarkan apa? Pahala sampai bacaan Quran ni kepada si mati. Daripada dalil-dalil yang disebutkan tadi, menerangkan dalil sampai pahala solat, puasa kepada si mati. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawasanya puasa ini niat semata-mata. Puasa niat semata-mata, niat dan juga kafun nafs anil muftirat. Niat puasa, kemudian jangan buat perkara batal puasa, maka sahlah puasa tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sampaikan pahala puasa kepada si mati. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang yang hidup niat puasa, kemudian tak buat perkara membatalkan puasa, niat untuk si mati, dapat. Maka bagaimana dengan pembacaan Quran yang mana dia ini perlu kepada amalan dan juga niat, perlu kepada perbuatan dan juga niat. Bahkan la taftaqiru ila niyyah, bahkan tidak perlu pula kepada niat. Bagaimana Al-Quran yang mana dia adalah amalan dan juga niat, Al-Quran ini
Kita dah kata tadi, bila sebut tentang puasa ini niat dan juga kafun nafs, tahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan sampaikan pahala kepada si mati. Bila ada niat untuk berpuasa, orang yang hidup lah, niat dan juga tak melakukan perkara membatalkan puasa, niat pahala yang sampai kepada si mati, maka sampai. Bagaimana bacaan Quran? Bacaan Quran ini dia adalah amalan dan niat. Dia adalah amalan dan niat ataupun tidak. Bahkan la taftaqiru ila niyyah. Sebenarnya pembacaan Quran ini tak perlu kepada niat. Berbeza dengan puasa, perlu kepada niat. Fa wusul li thawabis shaum ila al-mayyit. Sampai pahala puasa kepada si mati ini, tambihun, memberi peringatan, ala wusuli sairil a'mal, iaitu sampai semua amalan-amalan, bukan sekadar puasa sahaja, bahkan ibadat-ibadat yang lain. Sebab apa? Sebab puasa perlu niat, bacaan Quran tak perlu niat. Jadi kalau benda yang niat pun sampai, benda yang tak perlu niat lagi sampai. Okey. Jadi dia nak memberi satu nuqtah, iaitu poin yang penting, iaitu semua amalan-amalan akan sampai kepada si mati. Sebab puasa ke ibadat badaniyah, iaitu badan kita kena buat, maka semua ibadat-ibadat yang lain pun samalah hukumnya, ibadat badan, iaitu boleh dilaksanakan untuk orang lain. Dia ada candarkan beberapa dalil. Ada dalil daripada hadis, beberapa dalil daripada hadis, mungkin tak sempat nak baca hari ni. Cukup sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Ada soalan? Tak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.